Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua anak murid Ustaz kelas 2 kreatif. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran secara offline, iaitu tidak sekerak, iaitu kita akan belajar dalam bidang jawi. Okey, kita akan belajar dalam bidang jawi mengenai pembinaan dan penulisan ayat pendek. Jadi kamu akan belajar hari ini mengenai cara nak membina dan menulis ayat pendek. Okey. Baik, jadi kita akan belajar dalam bidang jawi hari ini insya-Allah. Baik. Okey, tajuk kita hari ini ialah membina dan menulis ayat pendek. Okey, kita lihat dulu kriteria kejayaan. Yang pertama, Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, membina dan menulis ayat pendek dengan betul selepas kaedah penerangan daripada guru. Okey, jadi hari ini kamu akan belajar macam mana nak bina ayat dan macam mana nak menulis ayat pendek tersebut. Okey, selepas kamu mendengar penerangan daripada ustaz. Dan kita akan laksanakan aktiviti tulisanku cantik. Aktiviti tulisanku cantik ini akan Ustaz laksanakan berdasarkan penulisan kamu. Ustaz akan nilai tulisan siapa yang cantik, dia akan menjadi pemenang bagi aktiviti tulisanku cantik. Okey. Jadi Ustaz akan umumkan nanti siapakah yang akan dinobatkan sebagai Johan sebagai Johan ataupun pemenang bagi aktiviti penulisan itu aktiviti tulisanku cantik. Jadi kamu kena buat betul-betul lah. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan kepada kita lihat gambar yang pertama. Okey, kamu lihat gambar apa ni? Gambar seorang budak sedang bermain bola. Okey, jadi Ustaz akan paparkan beberapa perkataan Okey, beberapa perkataan yang tidak disusun. Okey. Okey, jadi ini adalah perkataan yang tidak disusun. Jadi kamu perlu susun ayat ni menjadi ayat yang lengkap. Ada perkataan yang pertama, di padang. Perkataan yang kedua, bermain. Perkataan yang ketiga, sekolah. Perkataan yang keempat, bola. Dan perkataan yang kelima, Kamal. Kamal ni nama orang lah. Okey, jadi macam mana nak susun ayat? Okey, cara nak susun macam mana nak susun perkataan? Okey, kamu perlu lihatlah. Kamu perlu lihat macam yang Ustaz ajar dalam video minggu lepas. Ustaz ajar dalam kita menyusun ataupun membina ayat, mesti mulakan dengan subjek, kemudian predikat. Subjek ni apa? Subjek ni adalah selalunya daripada frasa nama, ataupun subjek ni adalah orang ataupun individu yang melakukan perbuatan tersebut, ataupun perkara utama. Dia selalu subjek ni duduk di depan ayat. Okey, lepas ada subjek barulah ada predikat. Okey, ada predikat. Predikat ni selalu berada di belakang ayat, selalu terdiri daripada frasa, kata kerja kan, lepas tu adjektif dan sebagainya. Jadi berdasarkan gambar ni, siapakah subjek yang kamu dapat lihat? Pandai, mestilah Kamal. Okey, jadi Kamal adalah subjek. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat ayat lengkap. Okey, ayat lengkap yang telah disusun menjadi ayat yang lengkap lah. Perkataan-perkataan yang disusun menjadi ayat yang lengkap. Okey, kamu tengok perkataan semua ni tak disusun. Okey, mari kita lihat ayat yang lengkap. Okey, ini dia ayat yang lengkap. Kamal bermain bola di padang sekolah. Okey, Kamal adalah subjek. Okey, predikat ni adalah bermain bola di padang sekolah. So, predikat ni adalah kata kerja. Okey, jadi kamu perlu susun berdasarkan gambar lah, ikut kesesuaian gambar. Kamal bermain bola di padang sekolah. Baik, kita berpindah kepada gambar yang seterusnya. Okey, gambar
Orang bermain, seorang kanak-kanak dengan kawan dia bermain badminton. Bermain badminton. Jadi kita lihat perkataan-perkataan yang ada. Ada perkataan suka, perkataan mailing. Mailing ni nama orang. Di taman, bermain badminton. Okey. Jadi, perkataan ini adalah perkataan yang tak disusun. Jadi, kamu perlu susun menjadi ayat yang lengkap. Okey, kita lihat ayat lengkapnya setelah disusun perkataan ini. Mei-ling suka bermain badminton di taman. Jadi, Mei-ling adalah nama orang. Frasa nama. Suka bermain badminton di taman. Jadi kamu susun perkataan menjadi ayat yang lengkap. Okey, jadi Mei-ling merupakan subjek. Dan apa predikatnya? Predikatnya lah suka bermain badminton di taman. Okey. Baik, kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang seterusnya ada seorang budak memakai baju sukan. Dia pegang bola. Jadi kita lihat perkataan-perkataannya. Okey. Ada perkataan Ahmad, ada perkataan memakai, ada perkataan baju, ada perkataan sukan, ada perkataan untuk, ada perkataan bermain dan ada perkataan bola di bawah ini. Jadi kita mulakan dengan subjek. Siapa subjeknya? Mestilah bermula dengan frasa nama, iaitu Ahmad. Okey, Ahmad. Okey, kita lihat ayat lengkap. Okey, kita lihat ayat lengkap yang telah disusun perkataan menjadi ayat yang lengkap. Okey, ini ayatnya. Ahmad memakai baju sukan untuk bermain bola. Okey, jadi Ahmad adalah subjek. Memakai baju sukan untuk bermain bola adalah predikat. Jadi, perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang tak disusun. Jadi, bila dah disusun menjadi ayat yang lengkap. Bila dah disusun, jadilah ayat yang lengkap seperti ini. Okay? Ahmad memakai baju sukan untuk bermain bola. Jadi, kita fahamlah subjek adalah Ahmad. Subjek ni adalah orang yang melakukan sesuatu perkara tersebut. Ataupun subjek ni adalah terdiri daripada frasa nama yang selalunya subjek ni berada di hadapan ayat, manakala predikat selalu berada di tengah dan hujung ayat. Baik, jadi Ustaz harap kamu jelas mengenai cara-cara membina ayat yang lengkap. Okey, jadi Ustaz simpulkan dalam kita menulis ayat pendek. Okey, kalau kamu menulis ayat pendek, mesti ada dua perkara yang utama. Dua perkara yang sangat penting kamu kena tahu. Yang pertama, mesti ada subjek. Okey, kita tengok tadi, kita dah bincangkan contoh-contoh ayat kan. Ada main badminton lah, main bola sepak lah semua. Jadi, dalam kamu menulis ayat pendek, mesti ada dua perkara. Yang pertama adalah subjek. Subjek ini adalah terdiri daripada frasa nama, dan subjek ini selalunya berada di hadapan ayat. Jadi subjek ini perlu ada dalam setiap ayat. Kamu kena susun. Selalunya dia dimulakan di awal ayat. Kemudian komponen yang kedua yang paling penting adalah predikat. Predikat ini adalah perkara yang melengkapkan ayat tersebut. Contohnya, Ahmad bermain. Bermain apa? Bola. Jadi, itulah predikat. Bola itu adalah predikat. Dia melengkapkan ayat. Kalau Ahmad adalah subjek sahaja. Jadi, predikat adalah melengkapkan ayat. Okey, kamu belajar dalam bahasa Melayu kan? Ada subjek dan predikat. Jadi dalam menulis ayat pendek mesti ada dua perkara utama, iaitu subjek dan predikat. Predikat selalunya berada di tengah ayat ataupun di hujung ayat.
dan terdiri daripada kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Baiklah. Okey. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti tulisanku cantik. Okey, ini adalah tugasan kamu untuk menyiapkan kerja yang Ustaz berikan. Baik, aktiviti yang Ustaz namakan pada kali ini adalah tulisanku cantik. Apa yang kamu kena buat? Okey, kamu perlu siapkan latihan pengukuhan dalam buku aktiviti muka surat 53 sahaja. Siapkan buku aktiviti, siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 53 sahaja. Iaitu kamu perlu yang pertama, kamu perlu jawikan perkataan ni. Contoh dia bagi perkataan kamal, perkataan bermain. Okey, jadi kamu kena jawikan dulu dalam kotak ini. Kemudian setelah kamu jawikan perkataan tersebut, kamu perlu susun perkataan menjadi ayat. Kamu susun ayat, susun perkataan di sini menjadi ayat yang lengkap seperti Ustaz ajar sebentar tadi. Jadi, langkah pertama, kamu perlu jawikan dulu perkataan ini dalam kotak. Kemudian yang kedua, kamu susun perkataan ini menjadi ayat yang lengkap. Okey, kamu boleh tengok contoh di atas ini dah diberikan. Okey, tugasan kamu yang dah disiapkan boleh hantar di Google Classroom di tapak yang Ustaz sediakan. Baik, tulisan yang cantik dan paling kemas, tulisan yang paling cantik dan paling kemas, Ustaz akan umumkan sebagai pemenang nanti dalam kelas yang akan datang dan Ustaz akan berikan markah reward pada murid-murid yang menulis dengan cantik dan kemas. Okey, jadi pastikan kamu tulis dengan cantik dan kemas-kemas. Okey? Okey, itu saja daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada sebarang permasalahan atau persoalan yang nak dikemukakan, boleh hubungi Ustaz di WhatsApp ataupun platform-platform yang kamu rasa mudah untuk hubungi Ustaz. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.